ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis Ustaz Syahrul, dimuliakan Tuan Haji Muhammad Nur, yang dikasihi saudara Ustaz Khairul Azmi, Guru Wali Pas ini, saudara Mustami, Ketua Cabang Keadilan Maran, seterusnya pimpinan-pimpinan PAS, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita lafazkan rasa syukur kerana kita dapat berhimpun di kalangan pejabat PAS kawasan yang saya fahamkan kita telah membelinya dengan harga lebih daripada 250,000. Kalau orang bertanya di mana duit PAS yang dikutip pada setiap malam dalam ceramah, kita boleh tunjuk bangunan-bangunan yang tersergam, terbina seluruh Malaysia. Tujuan perjuangan PAS ini didokong oleh rakyat. PAS bergerak dengan sumbangan daripada rakyat. Maka bila rakyat yang membantu, rakyat yang memberikan sumbangan, maka pimpinan PAS akan bekerja untuk rakyat. Tapi UMNO Barisan Nasional yang support dia, yang bagi duit kepada dia adalah Tauhid. Jadi perjuangan dia adalah untuk di kalangan kroni-kroni dia, bukan untuk rakyat. Sampai hari ini tuan-tuan, UMNO Barisan Nasional, kalau dia nak mesyuarat agung, tetap perasan ke dah, tak ada tempat lain melainkan sekolah, balai raya. Dia tak ada bangunan sendiri. Bila tukar kerajaan, kalau di peringkat negeri, kalau tukar saja kerajaan di peringkat negeri, balai raya itu bukan lagi milik mana-mana parti politik. Balai raya itu adalah milik kerajaan negeri. Kalau tukar di peringkat persekutuan, sekolah tu, tuan, bukan milik mana-mana parti politik. Dia adalah milik rakyat. Betullah tuan-tuan, tuan-tuan yakin dan percayalah, UMNO dia takut kalah sebab apa? Hari ini dia kalah, besok dia akan tutup dia punya parti. Tuan-tuan, hari ini dia boleh cakap keadilan lompat, PAS lompat, DAP lompat. Yakin dan percayalah, pada saat Barisan Nasional menjadi pembangkang dalam negara ini, 3 bulan dia mampus. Tuan-tuan, hari ini dia bergantung dengan kuasa. Dia ada kuasa. Tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, saya nak mulakan ceramah pada malam ini dengan bawa isu komunis. Risalah UMNO hari ini masih lagi nadanya disebarkan menyebut bahawa PAS sokong komunis. Tuan, isunya timbul apabila Tuan Haji Mat Sabu dalam satu ceramah sebut tentang Mat Indra. Tuan Haji Mat Sabu dia sebut Mat Indra ni sebagai wira ataupun pejuang kemerdekaan. Bukan dia cakap kosong, dia ada rujukan. Apa rujukan dia?
Rujukannya ialah buku yang diterbitkan oleh Kerajaan Negeri Johor. Buku ini terbit pada tahun 2004. Tahun 2004, Kerajaan Negeri Johor menerbitkan buku tajuk Pengukir Nama Johor. Ada 22 tokoh yang diabadikan dalam buku tersebut diangkat sebagai anak-anak Johor yang telah mengukir nama Johor dengan tinta emas. Daripada 22, pada senarai teratas adalah Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim ni siapa? Sultan yang enggan untuk turunkan tanda tangan pada ketika British nak buat Malayan Union. Sultan Ibrahim. Dan termasuk dalam senarai 22 tokoh itu juga salah seorangnya namanya Mat Indra dalam bulatan. Buku ini terbit pada tahun 2004, diterbitkan oleh anak syarikat Kerajaan Negeri Johor, Yayasan Warisan Johor. Dia terbit buku ni 2004. Apa yang buku ini kata? Kita baca. Ini buku suara yang terkandung dalam buku. Buku ini menyebut, saya petik oleh kerana tulisan tu kecil, tak boleh nak baca. Saya ambil ayat kita bulat tu, saya besarkan. Tuan-tuan, pihak Inggeris telah berjaya mempengaruhi pemikiran rakyat tanah Melayu bahawa seorang manusia Melayu beragama Islam yang kuat berpegang agamanya bernama Mat Indra itu seorang penderhaka kepada negara, membelakangkan ajaran Islam serta menjadi pengganas komunis yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Buku ini tulis cara jelas pihak Inggeris berjaya mempengaruhi pemikiran rakyat. Sebenarnya bukan rakyat UMNO. Pemikiran UMNO. Tuan-tuan sekalian. Baik, seterusnya pada kesimpulan akhir sebelum rujukan sumber rujukan tu maknanya dah habis, tamat lah. Maknanya perenggan terakhir apa dia kata? Perenggan terakhir dalam buku ini kata, adakah Mat Indra seorang petualang atau pejuang? Dia tanya. Lalu buku ini buat kesimpulan. Buku ini sebut dia tidak mempunyai kepentingan peribadi. Dia juga tidak mempunyai niat jahat terhadap bangsa dan negara. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi memperjuangkan hak kedaulatan sebuah negara yang terbelenggu oleh rantai penjajahan. Justru, Mat Indra wajar diabadikan namanya sebagai seorang pejuang, bukan seorang petualang. Siapa yang kata? Buku yang diterbitkan oleh Kerajaan Negeri Johor tahun 2004. Dia biasa orang nyanyok ni, dia lupa. Dia terbit buku 2004 kata Mat Indra hero, 2011 dia kata komunis. Orang nyanyok ni tak lama mampu lah. Dia nyanyok dulu sebelum dia mati. Dan inilah yang UMNO hadapi sekarang ni. Dia menghadapi zaman nyanyok. Hak dia buat dia lupa. Dulu dia hentam Sultan, kata macam-macam pada Sultan. Hari ini dia beritahu pas yang ini Sultan. Dia tak ingat dah. Hak dia buat dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan ini tuan-tuan boleh tengok. Dia kata, kalau kita, betul lah UMNO ni tuan-tuan. Dia kata, polis tu lah hero. Betul lah. Tuan-tuan, kita tak tahu komen apa-apa, tapi nak beritahu, kalau dia kata hero, inilah kubur polis yang terkorban dalam peristiwa Bukit Kepong. Nampak? Pagar berbalik. Kan? Ada boleh tengok? Ambil gambar. Tuan-tuan, baik. Ini kubur British. Kubur tentera British diceras. Tuan-tuan beza sendirilah. Ni sekarang ni kubur tentera British yang terkorban sebelum merdeka dulu, kubur dia. Ada tukang kebun dijaga rapi. Kubur Bukit Kepong, pagar berbalik. Tuan-tuan, ini dia. Baru sekali dua dalam bajet ini barulah diumum one off kepada balu-balu
anggota polis dan prajurit yang terkorban baru dia dapat RM3,000. Sebelum pada ni, kalau tak mari isu ni, kalau Tuan Haji Mat Sabu tak sebut perkara ni, pakai tak dapat sampai ke sudah. Betul ke tak? Tuan, ini yang berlaku. Kalau UMNO kata dia bawah komunis, kita ada bukti bahawa UMNO ada hubungan dengan parti komunis China. Tuan, kalau nak buat hubungan dengan negara China, kita tak heran. Sebab hubungan dengan negara biasalah. Tetapi ini hubungan UMNO, parti UMNO dengan parti komunis China. Di negara China, parti komunis China ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah dia, parti komunis China lah yang membekalkan senjata kepada parti komunis Malaya. Tengku Adnan pergi ke negara China merafak sembah, bertemu dengan Setiausaha Agong Parti Komunis China, buat perjanjian dan kerjasama. Dan ini gambarnya, hanya keluar dalam surat khabar China, tak keluar surat khabar Melayu. Tuan, kita gambar macam mana? Baik, video lah senang. Tuan, mana video dia? Okey. Tuan-tuan dengar betul-betul video yang dekat telefon. Perjanjian memorandum berlaku dibicarakan ini oleh saya bagi pihak UMNO. Sebenarnya memorandum ini patut ditandatangani pada awal tahun ini. Tapi kerana masalah yang terdapat di negeri China sendiri, bencana alam itu ada jugaran, maka dia telah tangguhkan surat memorandum untuk ditandatangani. Dan waktu telah disesuaikan, masalah telah timbul apabila dia terpaksa berhadapan dengan dua RC yang telah kita hadapi dalam tahun ini sendiri. Justru itu saya telah pergi ke negeri China pada malam dan kita telah menandatangani surat memorandum of understanding antara Komunis Parti China dengan UMNO. Betul dengar? Aku ulang sekali lagi. Surat memorandum of understanding antara Komunis Parti China dengan UMNO. Tujuan memorandum of understanding ini diadakan ialah untuk mengeratkan hubungan di antara kedua parti. Tuan, kampung-kampung ni bukan tahu kala. Tuan beritahu kedai kopi besok. Aku tengoklah video Setiausaha Agong UMNO kata dia buat kerjasama dengan Parti Komunis China. Mu nak kata apa? Tuan, bukan main dalam negara. Dia bangun, dia kata ini pengkhianat kerana mengiktiraf komunis. Kita bukan iktiraf komunis. Kita betulkan fakta. Orang yang bukan komunis dituduh komunis. Itu faktanya. Dan inilah yang disebut dalam buku yang saya baca petikan tadi. Buku ini juga menjelaskan orang yang tak sepatutnya dituduh sebagai komunis, dituduh menjadi komunis kerana apa? Tipu daya daripada British. Tuan, dalam masa yang sama, tiba-tiba UMNO buat kerjasama dengan Parti Komunis China. Takkanlah kita kata UMNO ni, tuan, dia bohong ya depan kita ni. Marah pada komunis, tapi dalam masa yang sama buat hubungan dengan Parti Komunis. Ini patutnya polis siasat ni, unsur-unsur komunis dalam UMNO. Dan bukan siasat Tuan Haji Mat Sabu. Kalau nak siasat Tuan Haji Mat Sabu ataupun nak dakwa di mahkamah, dakwa juga kerajaan negeri Johor yang telah menulis buku Mat Indra. Tuan, ini fakta yang mesti kita faham. Tuan-tuan dan
berhubung dengan isu komunis ini, tuan-tuan fikir sendiri. Lu fikirlah sendiri, tuan-tuan. Baik, isu yang berada di depan kita pada hari ini ialah isu audit. Kan? Isu audit. Yang telah dibentangkan baru-baru ini. Kita keluar ya. Saya cari ke tempat lain. Baik. Audit 2010. Bahkan banyak sangat. Ceramah ini taklah semua. Kami semula pernah ceramah semua. Kita ambil beberapa isu ya. Laporan audit baru-baru ini dibentangkan. Audit itu audit 2010. Kan, dibentang tahun ni lah sebab 2010 itu dihimpunkan segala maklumat, lepas tu dia buat kajian, baru-baru ini dia umumkan hasil. Baik, tuan-tuan. Di antara yang diumumkan dalam risalah ni buat dia. Tuan-tuan, kawan kita daripada PKR dia buat risalah. Dalam risalah ni buat. Jabatan Taman Laut membelanjakan sebanyak 56,000 untuk beli sepasang binokular marine teropong visi malam. Tuan-tuan, harga sepatutnya harga pasaran 1,940. Teropong tu guna untuk waktu malam dalam laut. Harga 1,940. Tapi perangai UMNO ni dia akan pusing pula juga nak makan kok mana duit rakyat ni. Maka bila nak beli je barang tu, dia markup harga. Berapa? 56,350. Kontraktornya kontraktor UMNO yang dapat projek ni. Dia bekalkan dengan harga 56,001. Yang kontraktor tu, tuan-tuan, beli dengan harga 1,940 tu dah untung dah. Harga pasaran 1,940 tu dah untung dah. Biasa orang niaga ni, tuan-tuan, kalau nak jenis barang-barang macam ni, 40 ke 50% tak kurang. Tuan-tuan bayangkan dia naikkan 29 kali ganda. Kalau perkara ini berlaku di barat, rakyat dah hukum mana-mana kerajaan yang gagal untuk mengendali isu ini dengan baik. Ini duit rakyat. Setiap tahun, bukan satu tahun ni je, belum pada ni, macam-macam. Screwdriver harga RM12. Tiba-tiba kerajaan yang ditunjangi oleh UMNO Barisan Nasional beli harga screwdriver itu RM160. Untuk keperluan satu jabatan yang perlu tu, kan, dia marah ataupun sebagainya, bukan dia beli satu, dia beli beratus. Tuan bayang banyak mana duit rakyat. Dia marah, gula. Kan? Beli gula 150 kilo, 150 kilogram gula tu dibeli dengan harga 25,245. Bila kita bahagikan nak tahu berapa jatuh sekilo gula, jatuh sekilo RM170 sekilo. Tuan, banyak mana duit rakyat hangus macam tu je akibat daripada keterisan dan pembaziran. Tuan, beli kuda untuk berlumba 23 ekor kuda. Kan? Bawa balik. Kan? Tiba-tiba 5 ekor je boleh berlumba. Yang lain semua kuda sakit. Tak boleh makan. Tunggu masa je untuk disuntik bagi mati je. Kita rugi 3.9 juta. Tuan. Yang terbaru lembu 250 juta. Tuan. Bagi pada satu syarikat yang milik
keluarga anak beranak Syahrizad Jalil. Ketua wanita UMNO. 250,000 bagi pada seorang yang tidak punya sebarang kepakaran dalam menternak lembu. Baru tubuh syarikat. Dapat projek 200 modal 250 juta. Terbayang. Kan? Saya sebut pada tuan-tuan, projek ini syarikat tu nama Syarikat Anak Beranak Syahrizad, National Feedlot Corporation Sdn Bhd. Istimewanya syarikat ni dia dapat grant 25 juta. Dia dapat suntikan modal 250 juta. Dia dapat tanah seluas 5,000 ekar untuk menternak lembu. Right. Apa yang berlaku? Hari ini kita tengok keperluan daging. Kan? Maknanya daging yang diperlukan dalam negara ini setahun kita perlu 162,000 tan setahun. Kita tak cukup kita ambil daging pada India daripada negara-negara luar hari ini. Maka projek ini tujuan dia, hasrat dia untuk membekalkan keperluan daging negara. Tuan-tuan bayang dalam negara ini ada satuan penternak, satuan yang ada punya ladang kemahiran, kepakaran dalam penternakan lembu. Tuan-tuan bayangkan kalau sekiranya 250 juta ini bagi sejuta seorang kepada seorang penternak, kita akan dapat 250 penternak yang akan menternak lembu, dan saya yakin dan percaya kita akan capai sasaran untuk membekalkan daging yang tak cukup. 40% kita nak capai. Tuan-tuan, sepatutnya dalam projek ini ialah untuk mencapai sasaran mesti disembelih 1,500 ekor sehari. Tiba-tiba syarikat ni dah dapat modal dan semua, baru dah semalam lagi terkejut. Kan? Didedahkan kepada kita, duit dapat tahun 2009, perjanjian dibuat tahun 2010. Apa punya cerita ni? Tuan-tuan pergi buat pinjaman dengan mana-mana orang, mana-mana bank. Lagi tak turun tanda tangan perjanjian tu, jangan harap dapat duit. Tapi murah hatinya Kerajaan UMNO Barisan Nasional bagi duit dulu 250 juta tahun 2009. 2010 baru ramai sini, saya siap. Kawan tu pula, bila dapat duit, tuan, dia tak beli lembu, dia belilah sikit lembu. Dia beli kondominium. Kondo, bukan kondom. Kondominium. Dia beli. Dan kawan tu sendiri pun, dia umum di sini. Kan? Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Ismail, dapat projek itu lah, mengakui NFC tiada kepakaran dan pengalaman untuk mengendali projek ini sehingga menyebabkan syarikat menghadapi masalah operasi dan keuangan. Dia nak selesai masalah tu, dia pergi beli kondominium. Tuan-tuan ada yang ada KWSP. Cuba terakan keluar duit KWSP tu. KWSP boleh keluar untuk skim rumah pertama. Jadi rumah. Kan, boleh keluar. Untuk akaun satu kalau satu kita silap saya. Boleh keluar. Kalau satu ke akaun dua. Tapi maknanya ada sebahagian dia boleh bawa keluar untuk rumah. Cuba bayangkan, kita pakat dengan penjual rumah. Nanti kalau KWSP keluarkan, aku bagi sikit kat kau, selebihnya bagi aku nak beli barang lain. Kalau lah dapat tahu kepada KWSP, kena tindakan ke tak tuan-tuan? Kena tindakan. Yang ni tuan-tuan dapat 250 juta untuk ternak lembu, beli kondominium. Ini salah dari segi prosedur. Walaupun dia kata kami nak ini bentuk pelaburan. Ini bentuk pelaburan. Tak boleh, sebab kamu dapat tujuan bukan untuk melabur. Kamu dapat tujuan beli lembu. Tuan-tuan, yang menyebabkan dia belilah lembu sikit.
Sehari boleh sembelih, Jabatan Audit pergi cek, sehari boleh sembelih 20 ekor. Dalam ladang yang seluas 5,000 ekar tu, dia hanya ternak 1,000 ekor pada satu-satu masa. Tuan-tuan bayar 1,000 ekor, ternak di ladang 5,000 ekar. Maknanya seekor lembu dapat 5 ekar tanah. Oi, tengok tak ni? 5 ekar tanah. Lembu dapat 5 ekar. Orang Melayu dapat apa? Minta tanah lepas dekat tengah raya. Isi borang. Baik jadi lembu kalau nyeluh dapat 5 ekar. Tuan, boleh dapat 5 ekar. Seekor lembu. Kita lepas isi borang nak pilihan raya. Datang pejabat isi borang. Kita nak bagi. Kita pun pergi isi borang. Lepas tu tak dapat. Lagi pilihan raya sekali lagi. Amal sini isi borang. Isi pula. Lembu tak payah isi borang. Dapatlah 5 ekar. Tuan, ini dia. 1,000 ekor lembu diternak di tanah seluas 5,000 ekar. Tuan, mana duit dia baik? Beli kondominium. Beli kondominium. Tuan, projek lembu beli kondominium. Mana lembu boleh duduk? Ini lembu duduk dalam kondominium. Mana boleh lembu duduk dalam kondominium? Tuan, ini cara UMNO mengurus duit rakyat. Betul nak baca lagi? Undi pada UMNO. Jangan habis harga rakyat. Tuan, kalau di barat, tuan, di negara maju, kita duduk cakap negara maju, cakap pemimpin negara cakap negara maju. Nak cerita duluan, negara maju ni, bila berlaku peristiwa macam ni, parti tu akan ambil tindakan kepada menteri dia. Kalau tak ambil tindakan pada menteri dia, rakyat akan hukum keseluruhan parti itu. Inilah negara maju. Kalau tidak, tak cakap lah negara maju tak maju bila-bila. UMNO pula ajar kita, kalau nak maju jangan tukar kerajaan. Siapa dia ajar? Jepun, negara paling maju dalam dunia. Tuan-tuan tengok, Perdana Menteri ni. Sampai sekarang aku tak tahu nama. Lepas tukar. Maju. Tuan-tuan, UMNO kata kalau tak ada UMNO, Malaysia ni mundur. Singapura tak ada UMNO, maju. Kan? Ini cara dia tipu. Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi laporan audit ini sebenarnya sudah cukup. Untuk menunjukkan bagaimana cara kerajaan yang tuan-tuan bagi mandat membelanjakan duit rakyat. Tuan, bila dia nak tutup isu, jangan cari barat tadi yang saya cerita about air Kelantan. Kemudian saya nak tunjuk tuan-tuan bagaimana cara negeri-negeri Pakatan Rakyat membelanjakan duit rakyat. Bagaimana kita mengurus hasil negara. Kita tengok, ha? Okay. Kita ada 4 buah negeri. Kelantan, Selangor, Kedah, Pulau Pinang. Di bawah Pakatan Rakyat. Menteri besarnya Kelantan PAS, Selangor PKR, Kedah PAS, Pulau Pinang DAP. Tuan, saya nak tunjuk pada tuan-tuan sekalian. Baik, kita ambil satu persatuan negeri. Saya ceramah sejam insyaAllah. Ada visual. Kita tengok Kelantan. Baik. Pendapatan bala di negeri Kelantan, kita buat perbandingan zaman PN memerintah dengan zaman PAS memerintah. Yang hari ini kita duduk dalam komponen yang namanya Pakatan Rakyat. Baik, di bawah Barisan Nasional. Tahun 1995 sehingga 1999. 95, 96, 97, 98, 99. 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun ini,
balak yang ditebang ialah 150,000, 158,200 hektar. Hasil yang kerajaan dapat kutip daripada balak yang ditebang tu 8 juta. Masuk pada tabung perbendaraan negeri. 8 juta. Tebang 158,000. Ini zaman Barisan Nasional. Baik, zaman PAS 1994 hingga 1998. 94, 95, 96, 97, 98. 5 tahun juga. 5 tahun juga. Balak yang kita tebang 30,000. UMNO tadi 158,000. Kita 30,000. 451 hektar. Daripada 30,000 ini, duit yang masuk kepada tabung perbendaraan negeri. Negeri dapat, negeri Kelantan dapat. Banyak mana? 355 juta. Tak nampak tak perbandingan ni? Kalau tak nampak benar sangatlah. Cuba. 150,000 hektar, kerajaan negeri dapat 8 juta. 30,000 hektar, kerajaan negeri dapat 355 juta. Betul? Ini angka ni. Saya pergi ke Kelantan ambil angka ni. Betul? Itulah tuan-tuan. Kerajaan Kelantan adalah kerajaan yang bayar hutang. Rupanya tuan, bila kita ambil kerajaan, mana-mana kerajaan pun, kita ambil alih kerajaan, rupanya kerajaan yang kita ambil alih kerajaan yang penuh dengan hutang. Termasuklah Kelantan dulu. Hari ini Kelantan dipuji sebagai negeri yang bayar hutang kerajaan pusat. Ikut jadual. Kelantan. Ya. Negeri yang paling ini disebut dalam Majlis Ekonomi Negara. Negeri yang paling liar bayar hutang. Minta lagi. Faham? Ini malunya tu. Betul? Faham ni dia nak bayar hutang pun tahu. Saya tahu macam mana cara faham bayar hutang. Faham ni cara dia nak bayar hutang. Ada peruntukan daripada kerajaan pusat. Kan? Untuk air 2.9 juta. Kan? Untuk keperluan air luar bandar 2.9 juta. Memang peruntukan daripada kerajaan pusat. Itu memang dibagi kerana maklumlah rakyat semua orang Pahang ni bayar cukai. Kan? Maka kerajaan pusat, kerajaan sentuhan dia kena bagi kepada negeri. Dia bagi kepada negeri antaranya ialah untuk peruntukan keperluan air luar bandar 2.9 juta. Kerajaan Pahang buat apa? Dia kata tolak hutang lah. Mari pula nak bagi balik. Tolak hutang lah. Akhir sekali apa kita dapat? Tak dapat apa? Masalah air sampai sekarang.